Kerinduan Nabi Muhammad tu sampai sekarang dia tak putus. Sampai sekarang. Ya, setelah wafat Nabi Muhammad, bahasa tuba, bahasa kerinduan Nabi Muhammad tu sentiasa meratai mesra ke seluruh alam. Siapa-siapa orang yang Allah Ta'ala bukakan rahsia Muhammad ke dalam diri dia, dia akan merasai kerinduan yang amat sangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu sangat. Kan? Kenapa? Sebab dia dah merindui di zaman kehidupan dia. Cuma dia dah wafat. Bahkan dah wafat di sini pun Nabi Muhammad memandang tak kepada kita? Nabi Muhammad memandang kepada kita. Okay. Nabi Muhammad memandang kepada kita sentiasa. Siapa di kalangan umat dia yang sentiasa berselawat kepada dia. Tiap-tiap kali kita selawat, kita bagi salam, sentiasa di dalam maqam dia menjawab salam kita, sentiasa menjawab selawat kita. Menjawab selawat seluruh umat dia, insyaAllah. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tak apa, kita tengok terusnya. Baginda bersabda, barang siapa berselawat kepadaku di dalam suatu kitab, yakni tulisan, maka malaikat pun tiada berhenti berselawat kepadanya selama nama-namaku masih tertulis di dalam kitab tersebut. Sebab itu sebahagian guru-guru kita pesan sebelum kita mengaji, mengaji kitab baru, kita apa, tulis di kitab kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa juga kitab kita mengaji, tulis semua depannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah selagi tulisan selawat ni ada dalam ni, malaikat sentiasa berselawat. Mana rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa turun. Mudah-mudahan dengan kita mengaji, kita buka, kita baca, Allah Taala bukakan kepahaman ilmu. Ini sebahagian daripada cara orang-orang uslub, orang-orang pondok memang disebutkan macam ni. Apa juga kitab-kitab ilmu yang kita mengaji, amalan macam ni ke, kita tulis depan dia tulis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya-Allah ada keberkatan. Nah, ini sebahagian daripada fadilat. Habis. Abu Sulaiman Ad-Daraini berkata, barang siapa memohon hajatnya kepada Allah, minta hajat,
Barang siapa ada hajat, maka perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi. Kalau dah ada hajat, banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian bermohonlah kepada Allah Ta'ala apa yang menjadi hajatnya. Jadi kita contoh amalan selawat kita dah ada pagi, petang. Waktu lain tu kita berdoa, bermakna selawat kita dah banyak dah, minta ya. Kalau di atas dunia Allah Ta'ala tak bagi pun, ala kulli hal Allah Ta'ala wajib bagi tak? Wajib bagi. Mungkin Allah Ta'ala simpankan, mungkin Allah Ta'ala gantikan dengan benda yang lain yang terlebih baik dengan apa yang kita minta. Mungkin macam tu. Jadi kalau ada hajat, minta berselawat kepada Nabi. Lalu tutuplah doa tersebut dengan membaca selawat kepada Nabi. Jadi pertama, kita Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, contoh kita alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabb. Baca selawat dulu. Lepas tu minta hajat kita, di belakang kita tutup wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Doa macam ni. Doa macam ni, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima dua bacaan selawatnya. Allah Ta'ala telah menerima dua bacaan selawat. Mana? Permulaan daripada kita berdoa dan penutup kita berdoa. Dua kali kita berselawat. Dan ia menjadi yang termulia kerana doanya tidak tertinggal berada di antara kedua-dua selawat tersebut. Jadi doa tersebut Allah Ta'ala tak jadikan sia-sia. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan doa yang berada di antara dua selawat. Sebab selawat ni satu amalan yang Allah Ta'ala akan terima. Terima macam mana? Rahsia selawat ni, walaupun kita beramal dalam keadaan kita nak menunjuk kepada orang, riak. Walaupun kita beramal dengan selawat, kita qasad nak benda. Walaupun kita beramal dengan selawat ni, kita tak ada qasad apa, terkejut melatah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala kulli hal, wajib dapat 10 rahmat. Satu selawat, wajib dapat 10 rahmat. Kalau amalan lain Allah Ta'ala tak terima kalau tak ada niat, ataupun ada niat yang lain, ataupun cara tak sengaja kita melatah, kita sebut la ilaha illallah, terkejut, tak dapat pahala. Tapi kalau selawat, terkejut Allahumma salli ala Muhammad, wajib dapat 10 rahmat. Lebih lagi kalau kita berdoa, dimulakan alhamdulillah selawat, tutup selawat walhamdulillahirabbil alamin. Tengah-tengah tu doa. Jadi doa di sini tak sia-sia. Allah Ta'ala akan bawa. Maksud kata Allah Ta'ala akan bawa, Allah Ta'ala akan terima doa tersebut. Ya. Okey, habis. Diriwayatkan daripada baginda, sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa berselawat kepadaku di hari Jumaat 100 kali, maka diampunkan kesalahannya 80 tahun. 100 kali ya, selawat apa pun, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 80 tahun Allah Ta'ala ampunkan. Hari Jumaat. Saya dah sebut tadi, terangkan hari Jumaat sebab di situ berhimpun zuhir dan batin. Dalam martabat kejadian, terhimpunlah di antara zuhir dan batin, atau dipanggil dengan alam syahadah. Yang ke-11, diriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, bagi yang berselawat kepadaku akan mendapatkan nur di atas sirat. Nur ni orang panggil apa dah? Nur ni orang panggil percikan, kan? Nur di atas sirat. Sebab apa dapat nur di atas sirat? Yang ni yang selalu saya doa, saya bercerita apa dah? Nabi Muhammad ketika dia ziarah rumah Siti Fatimah, dia berjumpa dengan Hasan, dia cium di leher Hasan. Dia berjumpa dengan Husin, dia cium perut di perut Husin. Di perut Husin dia cium di perut, Hasan dia cium di leher. Terbalik. Hasan cium di perut, Husin bila jumpa Husin dia cium di leher. Siti Fatimah perhati apa benda yang ayah dia buat. Ketika itu Allah Ta'ala buka hijab Siti Fatimah, dia memandang bahawa anak dia ni akan mati dalam keadaan ngeri lah. Padahal Sayyidina Hasan akan diracun, dia wafat diracun. Diracun oleh orang-orang Muawiyah. Sayyidina Husin akan dipenggal kepala di Karbala. Sebab itu Rasulullah cium leher dia, isyarat. Rasulullah duduk,
Kemudian Siti Fatimah pun bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kamu buat kepada dua orang cucu kamu ni, apa aku tahu bahawa apa yang akan berlaku kepada dua orang anak aku. Mereka ni akan mati macam ni, dia kata akan mengerikan. Dan aku tahu tiap-tiap Rasul ada doa yang disimpan, atau doa kesudahan, doa terakhir yang Allah Ta'ala bagi. Tiap-tiap Rasul ada. Rasul-Rasul terdahulu sudah habis menggunakan doa ni. Hanya kamu ya Muhammad masih belum lagi menggunakan doa ni. Ya Muhammad, kamu belum lagi menggunakan doa ni. Jadi aku berharap hari ini ya Rasulullah, doakan mana dengan doa terakhir ni, doakanlah kepada dua orang cucu kamu ni supaya mereka ni tak mati macam ni. Aku tak naklah mereka mati macam ni. Rasulullah kata, aku sayanglah kepada dua orang cucu aku ni ya Allah, sayang sungguh. Tapi dengan doa terakhir ni aku tak dapat nak bagi. Kenapa? Doa terakhir ni aku simpankan kepada seluruh umat aku. Allahu Akbar ya. Rasulullah ingat kita tu. Doa terakhir ni aku simpankan kepada seluruh umat aku. Di mana seluruh umat aku? Di atas sirat nanti. Di atas sirat bila kita menyeberang, umat Nabi Muhammad, umat yang pertama yang akan menyeberangi siratal mustaqim. Ini ibarat siratal mustaqim. Ini kita menyeberang dari sebelah sini. Rasulullah menanti dari sebelah sana. Bersama dengan malaikat Jibril dalam keadaan berdiri. Rasulullah angkat tangan. Hanya dia kata apa? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Yang tu sahaja kata Nabi Muhammad. Apa dia? Ya Allah, tolonglah selamatkanlah dia. Ni umat aku tengah melintas. Ya Allah, tolong selamatkanlah dia. Ya Allah, tolonglah selamatkan dia. Walaupun hampa merangkak ke, macam mana mengesot ke, bagi lepas. Janganlah jatuhkan ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad. Ini doa terakhir nih, doa yang disimpan oleh Rasulullah hatta kepada anak dia sekalipun. Dia tak bagi doa kesudahan ni. Hatta kepada cucu dia sekalipun dia tak bagi doa kesudahan ni. Dia bagi kepada umat Nabi Muhammad, umat dia. Jadi kita ni termasuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita akan dapat doa kesudahan yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad sebagaimana disebut dalam hadis ni. Bagi yang berselawat akan mendapat nur di atas sirat. Di atas sirat. Siratal mustaqim bukan benda mudah. Di bawah siratal mustaqim itu ada neraka Jahannam. Di atas sirat, perjalanan sirat yang ni menaik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Perjalanan di sana ada yang sepantas kilat, ada yang sepantas kuda, ada tengok macam-macam, bergantung kepada amalan kita. Lebih kuat irtibat kita dengan Nabi Muhammad SAW, insya-Allah lebih laju perjalanan kita. Lepas daripada sirat, confirm masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang dikata, barang siapa bagi yang berselawat kepadaku akan mendapat nur di atas sirat. Barang siapa di atas sirat dari golongan orang yang memperoleh nur, maka tiadalah ia daripada golongan ahli neraka. Tengok. Kalau di atas sirat tu ada nur untuk diri kita, maka bukan daripada golongan ahli neraka. Nabi kata, insya-Allah selamat. Kita banyakkan berselawat sementara Allah Ta'ala bagi peluang dalam kehidupan kita di atas dunia. Pintunya hanya satu sahaja untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Okey, dan seterusnya bersabda Nabi, barang siapa lupa berselawat kepadaku. Ini tak mau berselawat. Lupa, dia tak mau berselawat lah. Lupa ingatan kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kan di dalam kitab-kitab dia kata alamat seorang cinta ni kepada Allah, kepada Rasulullah, apa alamat dia? Kalau cinta kepada Allah, banyak mengingati Allah serta patuh kepada apa yang diperintah, tinggalkan larangan. Cinta kepada Nabi Muhammad, patuh dengan apa yang dibawa, tinggalkan apa yang dilarang, dan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Dua tu alamat mahabbah. Dua ni ya Rasulullah kata. Alamat kecintaan kita. Kita patuh, kita mengaji fiqh tauhid tasawuf, kita beramal. Lepas tu memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Oh cukup. Insya-Allah. Selamat dah kita. Selamat insya-Allah. Jadi Nabi kata barang siapa lupa berselawat kepadaku, sesungguhnya ia akan terlupa jalan ke syurga. Terlupa jalan ke syurga, nak pergi ke mana? Kalau lupa berselawat kepada Muhammad, bermakna ini yang ada disebutkan, saya tak ingat
Abu Hasan Asyadzuli kalau tak silap saya, dia kata kalau seandainya 1 detik aku terlupa kepada Nabi Muhammad SAW, aku hukumkan diri aku dengan murtad. 1 detik aku terlupa dengan Nabi Muhammad SAW, aku hukumkan diri aku ini murtad. Kalau tak silap Abu Hasan Asyadzuli, tengok dalam kitab Insan Kamil, bukan Abu Salam Masyis lah. Ini saya tengok Abu Hasan Asyadzuli, ya, antara itulah. Ya. Ini yang dia kata, aku hukumkan diri aku terkeluar daripada Islam, murtad. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tanya, ya Umar, ya Abu Bakar, ketika kamu sembahyang, apa yang kamu ingat? Apa yang kamu pandang? Ya Rasulullah, aku ni bila sembahyang, Allahu Akbar takbir, hanya aku terpandang mukamu daripada awal aku sembahyang sampai habis aku sembahyang. Tak apa, dia bagi hidup sezaman dengan Rasulullah. Yang ni ada sebut dalam kitab Mausi'atul Yusufiyah ceritanya. Kitab Al-Mausi'atul Yusufiyah, karangan orang Jordan. Kitab. Hanya aku pandang, aku ingat kamu ya Rasulullah. Oh. Sebab tak apalah, rahsia Allah Ta'ala zuhir. Mereka sezaman dengan Rasulullah memandang. Yang kita dalam sembahyang ingat Allah. Syuhudnya. Kena ingat Allah. Jadi mana ini orang panggil lambang-lambang kecintaan, bahasa-bahasa kecintaan. Sahabat-sahabatnya mencintai Rasulullah. Oh, hebat ya. Jadi mana kalau kita lupa berselawat, tak mau berselawat, nescaya Allah Ta'ala akan lupakan jalan ke syurga. Habis kalau dah terlupa jalan ke syurga, sesat, ke neraka begitu. Lambat kuat dengan berselawat. Sedangkan yang dimasukkan lupa di sini ialah meninggalkan. Meninggalkan mana tak mau berselawat. Dan kerana orang meninggalkannya boleh salah jalan menuju ke syurga, maka tentulah orang yang ahli selawat akan lapang jalannya menuju ke syurga, insya-Allah. Jadi kalau ahli selawat ni jalan terbentang luas. Sebab apa? Sebab kita ketika kita atas sirat, doa Allahumma sallim sallim tu mengiringi perjalanan kita. Daripada direct mulut Nabi Muhammad tu, bukan ada rakaman-rakaman apa, direct mulut Nabi Muhammad, ya Allah, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah dia ya Allah, ya Allah selamatkanlah dia ya Allah. Selagi kita di atas sirat, tak berhenti tu doa Nabi Muhammad untuk umat dia. Ni kita tak berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kalau apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad, mak ayah kita pun tak akan dapat melakukan benda ni. Mak ayah kita tak akan dapat melakukan benda tersebut. Yang kita dengar yang baru ni apa? Tengok dalam WhatsApp kan, macam mana ketika nak meninggal Nabi Muhammad tu. Beginikah sakitnya, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah. Macam nikah mana bagi kematian tu ada sakarat. Malaikat Jibril kata, malaikat Israel kata, ya Muhammad, kamu ni aku dah ringankan sakit kematiannya 70 kali ganda ni, aku dah ringankan. Dan tak ada sebelum daripada ni sehalus-halus cara aku cabut nyawa orang, tak ada. Hanya kamu ya Muhammad aku ringankan 70 kali ganda. Begini masih terasa sakit ya Israel, bagaimana umat aku? Diingat lagi umat dia, ni nak tercabut nyawa ni, bagaimana umat aku? Ya Allah, doa Nabi sendiri, ya Allah, doa Nabi Muhammad sendiri, ya Allah, timpakanlah sakit mati umat aku kepada aku ya Allah. Timpakanlah sakit kematian seluruh umat aku ni kepada aku seorang ya Allah, biar aku tanggung. Jadi yang kita, bila kita melalui kematian nanti, nak mati nanti, doa Rasulullah ni mengiringi tak? Doa Rasulullah ni mengiringi kesakitan kematian, bahasa rindu, bahasa mak sayang kita. Anak sakit macam mana? Kalau boleh mak sakit, anak jangan sakit, tak? Kalau perempuan dia sungguh, kita orang laki-laki dah, perempuan ni sungguh, kalau anak dia cukup tak boleh ada. Sebab sayang dia kan. Begitu juga Nabi Muhammad, dia sama. Kasih ibu tu melebihi kasih ibu lagi. Kasihnya Nabi Muhammad mengiringi kesakitan kematian kita ni. Kalau kita banyak berselawat, tu yang turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa nak? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat duka cita, sangat gelisah dengan kesusahan kamu. Nabi Muhammad ni gelisah kalau kita sakit, macam mak lah. Mak kita tengok kita sakit macam mana, dia tak tenang tidur dah.
Nabi Muhammad dia tahu kalau kita ni susah apa semua, dia gelisah tengok. Kalau seandainya dia hidup nih, kita mengaji payah faham ke apa ke, dia gelisah, dia tengok macam mana nak buat ni. Ibarat dia kasih ibu, dia bukan boleh tengok harisun alaikum, kan, harisun alaikum, dia loba supaya harisun alaikum, loba supaya kamu ni semua lepas masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia risau dengan kesusahan kamu dan dia berharap kamu ni lepas ke syurga. Haris, dia terlampau nak kalau boleh umat dia ni habis semua bersih masuk dalam syurga, tapi tak ada lah macam tu. Kalau boleh perasaan hati dia habis semua umat aku masuk dalam syurga. Rasulullah dia berdoa tak tu? Dia berdoa tu pada Allah Taala tu hatta sehingga hampir ajal. Dan bila dah roh dia dah sampai ke hujung, dia pesan terus, titipkan salam aku kepada umat aku. Selepas dia berdoa tadi, ya Allah, ya wahai ini Ali, titipkan salam kepada umat aku. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa berkekalan sampai hari kiamat. Macam mana ni? Macam mana kita ni? Jadi cubalah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil jasa-jasa yang begitu banyak yang kita memang tak akan dapat terbalaslah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kita sebagai pencinta Rasulullah. Dan telah datang satu hadis kita baca lagi. Dan telah datang riwayat Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan ia berkata, wahai Muhammad, tiada seorang berselawat kepadamu kecuali berselawat pula 70.000 malaikat. Malaikat berselawat 70.000. Dan barang siapa yang malaikat berselawat kepadanya, maka pasti ia termasuk ahli syurga. Jadi mudah kita kata golongan-golongan orang yang beramal dengan berselawat, insya-Allah, mana ikut janji zuhir Nabi Muhammad ni, insya-Allah dia ahli syurga. Kalau dia bukan ahli mahabbah, memang Allah Ta'ala tak bagi kekuatan untuk dia berselawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita golongan orang ahli muhibbin, ahli yang ada pertambatan dengan Rasulullah, muhibbin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan kita ke syurga. Baginda bersabda, kamu memperbanyakkan berselawat kepadaku, maka itu boleh memperbanyakkan istri di dalam syurga. Tuh, nak banyak istri dalam syurga. Masuk kata istri ini mana meningkatkan martabat. Kan? Orang bila istri banyak tu martabat tinggi. Martabat dia tinggi. Kenapa? Istri ni layan, istri ni layan, istri ni layan. Maksud apa di sini? Barang siapa banyak berselawat kepada aku, itu namanya Allah Ta'ala perbanyakkan istri, Allah Ta'ala perbanyakkan teman. Masuk kata teman di sini, kalau dah teman, keluarga kita siapa jadi kepala? Kita jadi kepala kan? Orang laki-laki jadi kepala. Yang disebutkan di dalam syurga nanti dia ada satu daerah. Tahu? Satu daerah ni macam satu negeri lah. Satu raja dia. Satu ni satu raja dia. Satu ni satu raja dia. Orang yang duduk di bawah dia ramai. Dia macam dunia juga. Ada raja dia. Semua nikmat. Jadi orang-orang yang banyak berselawat tu ibarat dia akan jadi kepala. Dia akan jadi raja. Dia akan jadi pemimpin di dalam syurga nanti. Ini sebahagian daripada fadilat. Dan hadis yang ke-15 diriwayatkan. Cukup.